baru separuh. Okey, Akmariza baca doa dulu. 12 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min nuzai rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. So tadi semua dah tengok contoh-contoh apa yang berlaku tentang variasi ya. Ada yang tentang variasi selanjar tak selanjar, ada tentang mutasi dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak teruskan dengan 12.3 mutasi. Okay, mutant. So kita jemputlah kumpulan special ni, mutasi ni. Mutant kat manusia. Boleh share screen? Boleh. Okey, saya tutup saya punya dulu. Okey, tak apa. Sekejap Okey. Boleh nampak? Boleh. Cari tadi. Okay. Assalamualaikum and good afternoon to teacher Azizah, 5S and 5IR. Today, our group will be presenting about mutation. You can open textbook page 269. Today, our group will be presenting 3 topics. The first one is the definition of mutation. The second one is types of mutagens. And lastly, gene mutation, which is one of the types of mutations. Okay, Ahmad? Okay, first, what is mutation? Mutation is a spontaneous and random change of genetic material, DNA, of the cells of an organism. It occurs spontaneously in natural conditions, which means every living organism experiences mutation but at safe level. Okay, this is a mutagen to the DNA. Next is a substance which causes mutation or increase the mutation rate to a dangerous level is called mutagen. A substance that occur mutation with higher rate of mutation is called mutagen. That can be dangerous and harmful. Next is the new genetic material produced by mutation is called a mutant. Mutant can exist as mutant gene, mutant cell, mutant organelle, and mutant individual. For example, albino people is an example of mutant individual. Okay, so we move to the types of mutagen. So there are 3 types of mutagen, which is physical agents, chemical agents, and biological agents. So we go to the physical agent. And as you guys can see on the page 296 figure 12.13, for the physical agents, we have ultraviolet from the sun and ionizing rays such as X-ray, alpha ray, and beta ray. Okay, so for the ultraviolet from the sun, UV rays is a non-ionizing but can react with DNA and other biological molecules, and it is also in the energy radiation also is higher. And for the X-ray, alpha ray, and gamma ray,
These three types is a ionizing radiation, and the dose for that is very moderate. So basically, these two type of physical agent will damage the DNA or nucleotide structure. Okay, so next, the chemical agents. We have carcinogen, food preservative, benzene, and formaldehyde. Okay, so formaldehyde is a colorless, strong-smelling flammable chemical that is produced industrially and used in building materials like particle board and plywood. And the last one is biological agent. Okay, so we have two, which is virus and bacteria. For the virus is infections are common mutagens that are well known to us and create lethal health issues like HIV and HPV. And virus also will disrupt the traditional function of DNA or genes, and the DNA will replicate and transcripts. And for the bacteria will cause inflammation, and it will also provoke DNA damage and DNA breakage. Okay, this is an example of physical agent, which is nuclear radiation. And this is an example of chemical agent, which is benzene. Chemicals in a cigarette. And the last one is a biological agent, which is human papillomavirus, as known as HPV. Okay, next is type of mutation, gene mutation. Before we start, there's gonna be a little bit of introduction about what I was gonna talk in this type, in gene mutation. Okay, the color one, the green, orange, yellow, and blue is called base, or also known as nucleotide. The T yang barisan tu, susunan tu is called nucleotide sequence ataupun urutan nukleotida. Next. Okay, each base gonna have a pair which is atas bawah, and each pair each group need have 3 pair to produce a amino acid so the amino acid can synthesize protein. Okay, gene mutation also known as point mutation ataupun mutasi titik bahasa Melayu occurs when there is a change in nucleotide base sequence of a gene. Maksudnya berlaku ada perubahan dekat susunan base. Effect alters the genetic code that is used to synthesize the amino acid. So maksudnya kalau base tu dah bertukar, genetic code pun akan bertukar juga, which is yang bawah, yang amino acid tu digunakan untuk synthesize amino acid, so untuk buat protein. Occurs by base substitution, base insertion, and base deletion. Okay, so moving on to bases. Firstly, we have base substitution. So what is base substitution? One or more bases have been replaced in a nucleotide sequence. Also result in new amino acids. Okay, as you can see, as an example, one of the base is substitute with something else, so it changed the amino acids.
Okay, number 2 is base insertion. Base insertion is when one or more bases have been added into a nucleotide sequence, also result in new amino acids. So as you can see, the C is replaced by X base, result in amino acids, new amino acids. And lastly, we have base deletion. Base deletion is one or more bases have been removed or deleted from a nucleotide sequence. So dia akan, one of the base akan ditarik atau hilang. Dia bukan substitute itu X tu another base yang dah ada dekat dalam nucleotide sequence tu. Okay, to sum up our presentation today, the first lesson is the definition of mutation, which is the spontaneous and random change of DNA. There are 3 types of mutagen, which are physical agent, chemical agent, and biological agent. And lastly, one type of mutation that we learned today is gene mutation, which has 3 types, which are base mutation, base substitution, base insertion, and lastly, base deletion. Okay, that's all from us. Do you have any questions? No. Okay, tunggu dulu. Wait. Semua sekali ada soalan tak? Tak ada cikgu. Senang ke? Ha? Senang ke nak faham tu? Buat faham je. Oh, buat Faham. buat faham tu bahaya. Tak Okay, adalah. yang lain? Saya go through je nanti nota saya. Okay. IR, IS, ada tak soalan? Saya ada soalan. Okay, silakan Firdaus. Firdaus nak tanya? Dia kalau setiap base ni dia different disease ke? Setiap base tu. Different disease. Different disease. Dia macam base substitution tu kan sickle cell anemia, insertion lain. Yes, dia tak sama. Okay. Tak sama. Dan kemungkinan ada pelbagai jenis penyakit lagi akan datang sekiranya ada berlaku bahagian-bahagian tertentu yang tak pernah dijumpa oleh saintis. So itu akan ada penyakit baru lah. Contoh sekarang ni tak ada lagi lah, tapi pernahlah berlaku macam kalau yang terbaru sebelum tu tak ada, selepas pengeboman di Hiroshima tu baru ada spesies ataupun jenis penyakit yang baru. Maksudnya terhasil penyakit baru tu hasil daripada persekitaran yang disebabkan oleh keadaan ketika itu. Maka akan terhasil lah jenis penyakit ataupun contoh penyakit-penyakit baru yang melibatkan kerosakan pada bahagian base tadi. Okey, boleh Firdaus? Okey, boleh cikgu. Maksudnya benda ni sentiasa akan ada perubahan jika persekitaran berubah ataupun situasi yang baru berlaku. Okey. So untuk exam biasanya penyakit yang glamour inilah yang akan ditanya anemia, albinisme, albino dan juga cystic fibrosis tu. Sebab fibroid ni banyak terutamanya di kalangan wanita dan bukan sahaja di bahagian pembiakan, tapi bahagian-bahagian lain pun boleh terdapat fibroid ni. Okey, ada lagi yang lain? Ada tak? 3, 2, Tak ada. 1, tak ada. Okey, so thank you kumpulan Daniel Hakim. Okey, so saya nak semua yang buat slide, PowerPoint ke apa ni semua daripada yang sebelum ni tolong PM saya, hantar personal saya nak kumpul untuk bagi markah PBB. Yang 5 IS saya akan bagi dekat Cikgu Ilian ni lah. Okay. Tapi tolong PM personal saya, hantar hasil tugasan awak. Okay, yang sebelum-sebelum ni pun sama saya tunggu nanti ada buat senyap je. Senyap tak ada markah Cikgu. Ya, soalan. Tak okey cikgu. Okay.
So tadi berkaitan dengan mutasi ya, mutan. Siapa yang suka tengok movie ya, ini sebenarnya kalau suka tengok movie mutan ni memang senang lah nak faham maksudnya. Ke memang tak minat langsung movie-movie ni, minat game je. Ada tak yang pernah tengok movie mutan ni? Cerita apa? Tajuk apa? Teenage Mutant Ninja Turtle. Okay, yes. Okay, itu yang paling glamour lah untuk kanak-kanak ataupun dewasa pun tengok. Sebab dia dah jadi satu, dari cerita kartun jadi movie itu contoh mutan yang idea dia daripada penerbit pengarah filem tu, hasil daripada kajian dia, dia boleh hasilkan satu filem. Okay, sebab tu saya kata kalau tengok movie, saya suka sebutlah. Siapa yang boring dengar tu saya nak sebut juga lagi. Okay. Tengok movie, tengok dia punya macam mana idea daripada pengarah tu. Dia boleh berfikir di luar kotak macam mana dia buat Avatar tu. Macam mana dia boleh berfikir sejauh itu menggunakan data saintifik. Okay. Bukannya saja-saja buat movie, dia perlu buat kajian juga. Okay. Dia perlu tahu tentang sains-sains semua ni. Okay. Terutama cerita-cerita yang berkaitan dengan DNA. Okay. Apa lagi? Yang berkaitan dengan penyelidikan. Okay, so kita tengok sikit. Yang ni saya go through saja yang tadi. Yang belum jelas saya jelaskan sedikit. Kalau tak jelas lagi kena tanya dan kena baca lagi. Tak boleh harap hari ni saja awak dengar, lepas tu simpai. Habislah. Okay. So first untuk exam, fahamkan definisi. Saya sentuh exam lah. Bab exam, jawab soalan, definisi markah penuh, mesti ada keyword dia. Ini dia, keyword paling penting, perubahan spontan. Okay. Perkataan spontan ni kena ada. Okay, and then mesti ada perubahan pada kandungan genetik iaitu DNA dalam sel organisma. Dalam definisi mesti ada lokasi. So yang untuk mutasi ni berlaku di mana? DNA. Okay, so kena sebut tu. Bukannya pada sitoplasma, bukan pada nukleus, tapi DNA dalam sel organisma. Baru dapat 2 markah atau 1 markah soalan definisi. Okay, berikan istilah, berikan maksud mutasi. Dan BI pun sama, cuma tukarlah bahasa tu Keyword dia tak ada beza. Keyword dia mesti ada spontan tu, spontaneous. Okay. And then bahan, awak perlu bagi tahu tentang kandungan. Ini soalan lain pula lah. Okay. Apa yang menyebabkan mutasi. And then kalau nak faham apa dia mutagen, awak tengok belakang perkataan tu, agent. Okay. Bila ada perkataan agent, itu merujuk kepada bahan. Okay. So apa dia mutagen? Ialah bahan. Bahan nak buat apa? Nak buat kuih, tapi bukan nak buat kuih. Dia menyebabkan mutasi. Okay. Sebab ada yang tertukar-tukar mutasi, dia pergi jawab mutagen, mutagen jawab mutasi. Jadi bila tengok perkataan belakang tu, mutagen tu agent. Agent adalah bahan yang menyebabkan berlakunya mutasi. Okay. Dan keadaannya adalah satu paras yang berbahaya lah. Okey, kemudian saya nak sentuh lagi dari segi proses. Okey, dia semua topik dia mesti mula definisi, kenapa, okey, kemudian mengapa ataupun macam mana berlaku. Ini dia cara dia berlaku. Mestilah dalam definisi tadi ada cara dia berlaku secara spontan. Okey, kemudian ada lagi satu perkataan baru iaitu mutate. Okey. Mula-mula mutasi, lepas tu mutagen, and then mutate. So tangan awak tu bergerak, contenglah dekat mana kertas tu, tulis. Baru cepat ingat, okay? Tulis. Okay? Sebab kalau baca ni nak cari mutan tu kat mana tak jumpa. Okay? So ambil 3 perkataan tadi, mutasi, mutagen, mutan, bezakan. So mutan ni keyword dia baharu. Dia bahan genetik juga tapi mesti tambah kat belakang tu genetik baharu. Okay? Dihasilkan oleh mutasi. Lagi sekali saya ulang, mutasi perubahan spontan, mutagen agen perubahan, mutan bahan genetik baru. Maksudnya ada keyword-keyword tu dapat markah. Okay. And then kemudian ada lagi daripada mutan tadi. Sebab dia baharu, jadi dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk iaitu
dari segi perubahan gene, dari segi sel, dari segi organel, and then dari segi individu itu sendiri. Okay, pada orang tersebut yang kita boleh tengok daripada luaran. Kalau gene ni mungkin kena buat kajian sikit. Sel ni kena tengok bawah mikroskop dan sebagainya. Tapi kalau individu ni dia nampak direct. Jadi kita boleh tahu dia memang terkena bahan mutagen tadi dan berlakulah mutasi. Okey, sambil-sambil tu saya mengecek. Okey, Akilah Cik Ahmad ada? Azri Hairi? Ya. Aina Adrina? Okey, Akilah ada. Organel tu apa? Dia tak boleh tinggal yang bab 1, 2, form 1, form 1 pula ada, form 4. Form 1 pun dah belajar. Organel tu apa? Akilah? Okey, Aina Adrina? Saya tak nak tunggu sambil saya ngecek tu, sambil saya nak dengar jawapan. Aina Adrina? Basic tinggal bahaya ya. Mana ni orang? Tak menyahut ni kira tak adil lah. Tapi sebab cikgu tak boleh nampak ni senyap. Cuma Firas Iskandar. Nak cuba boleh? Tak boleh. Okey lah, untuk ni boleh lah. Cuma macam tu lah, bila saya tanya tu sebab saya risau ada yang tak tahu. Yang nak jawab tu saya tahu dia tahu. Okey. Tak apa Ahmad, tolong yang saya sebut-sebut tadi. Okey, silakan. Cikgu, organel ni bukan yang ada dalam sel-sel tu yang macam nukleus, kloroplas semua tu. Ya, itu. Okey, itu semua organel lah dalam sel tu. Okey. Cuma untuk batch awak dia dah mula baru, dia tak fokus pada organel saja, dia tukar perkataan tu kepada komponen. Sebab bila komponen dia merangkumi organel dengan cytoplasma dan juga membran sel di luar tu. Sebab organel ni dalam membran, dalam situ pada tapak medium cytoplasma saja. Okey. Yang awak sebut tadi tu, dia punya jasad Golgi, JEK, JEL, okey. Ribosom semua tu adalah organel. Jadi batch awak dia sebut komponen sel. Okay, komponen sel merangkumi cytoplasma dan juga membran sel. Sebab jangan campur membran sel cytoplasma tu organel. Dia bukan organel ya. Dia tapak. Kalau cytoplasma tu tapak medium. Okey, untuk organel duduk berada dalam tu. Membran plasma di luar tepi tu sebagai pagar tu. Okey. That's why dia tukar term so jadi komponen sel. Okay. So saya harap ingatlah ya. Bila sebut organel mutan ni, okay, so dia fokus kepada bahan-bahan yang ada dalam sel tersebut, iaitu JEK, JL, ribosom, okay, jasad Golgi, semua-semua yang lain lah. Okay. Ingat balik. Okay. Jadi bila saya tanya tu, kena kaitkanlah dengan mutan ni. Dia berlaku di mana? Gene ni semua tahu. Gene dalam DNA ada gene. Okay. DNA dalam kromosom. Ni tengok gambar kromosom ni. So semua tu kena relate. Okay. Saya tak nak ambil masa panjang, benda yang sama. Okay. Tadi Daniel dah sebut ni semua. Okay. Formaldehyde. Cuma saya nak sentuh mungkin knowledge daripada luar lah. Formaldehyde ni siapa pernah jumpa dekat bahan bilik mandi dia? Dekat mana ada? Kelas. Hello? Siapa tahu formaldehyde? Hari-hari ataupun 2-3 hari sekali awak guna tapi awak tak tahu dalam tu ada formaldehyde. Kalau dekat hospital lain pula kegunaan dia. Okey, mungkin tak perasan, selalu guna saja. Kat mana Nafis ni Alia? Sekejap Errol. Shampoo. Shampoo. Okay, very good. Formaldehyde ada dalam shampoo. So tolong baca sebab ada shampoo tak ada formaldehyde. So formaldehyde ni sebenarnya fungsi dia untuk apa dekat hospital? Membunuh mikroorganisma. Selain daripada tu? Untuk mengawet? Bukan mengawet lah, untuk memberi mayat tu jadi mayat. Untuk mayat ni. Guna untuk mayat sebenarnya. Okay. Jadi hati-hatilah pilih shampoo tu. Okay. Shampoo ni kita tahulah kita selalu guna 2-3 hari sekali ataupun 2 hari sekali tu. Kalau tiap-tiap hari tu lagi bahayalah, formaldehyde ada dalam tu. That's why kadang-kadang rambut cepat gugur dan sebagainya. Banyak faktor lah. Kalau you numb hair dia cakap 5
faktor rambut uban makan Maggi. Itulah. Itu Yunam bukan saya cakap ya. Okey, jadi formaldehyde ni pun salah satu punca bahagian rambut mengalami masalah dan sebagainya lah. That's why dia salah satu jenis mutagen. Okey, bahan ni. Bahan yang boleh Cikgu. Ya. Siapa tu? Kenapa dia letak kat shampoo kalau bahaya? Okey. Selalu saya sebut bila produk ni biasalah cuma kuantiti kuantiti tu tak banyak. Okey. Nak tak nak dia akan campur juga sebab nak bagi dia punya produk tu lebih tahan lama. Sebab awak tahu tadi saya sebut formaldehyde untuk awet bayar kan. So boleh tahan lama lah. Jadi kuantiti yang dia letak tu sedikit. Cuma terpulang pada pengguna nak guna setiap hari ke 3-4 hari sekali ke, itu depend lah. Okay? Tapi saya tak boleh nak cakap jangan guna sebab itu melibatkan dari segi perniagaan pula, bisnes kan, biasalah kan. Cuma kita, sebagai orang dalam bidang kira perubatan ataupun sebagainya boleh nasihat sajalah. Okay? Sebab banyak benda yang di pasaran sekarang ni, bahan-bahan tu sangat berbahaya. Kita semua tahu bahan kimia sangat berbahaya tapi dia apa orang cakap? Dia macam terabai, tak diutamakan. Kadang-kadang ada orang lebih mengutamakan keuntungan. Itu yang dia jadi macam dalam dilema. Okay. So kita lah yang sebagai pengguna ni nak guna ke tak nak guna sebab banyak pilihan. Dekat pasaran banyak pilihan. Ada shampoo yang tak guna formaldehyde. Ada, saya dah tengok. Okay. Terutamanya shampoo yang dibuat daripada bahan herba. Itu confirm lah dia tak campur formaldehyde. Okay. Jadi atas kita lah pengguna ni. Orang yang bisnes dia lain dia punya pemikiran dia. Okay. Macam rokok lah kan. Dalam rokok ada benzena. Tapi atas orang tu lah. Okay. Nak isap rokok tak nak rokok. Tapi sebagai peniaga dia akan stay jual je. Okay. Dalam rokok tu ada karsinogen. Siapa tu? Okay. Seperti asap rokok. Dalam rokok tu ada bahan karsinogen. Semua orang dah tahu. Okay. Karsinogen ni saya pernah sebut dulu. Okay. Apa dia karsinogen tu sebenarnya? Juliasa, Mashita. Sambil-sambil ni kita bercerita. Okay, sebab ini semua relate pada kehidupan seharian awak ya, tanpa sedar. Okay. Dia sebenarnya agent pada mutasi. That's why awak boleh tengok doktor akan nasihatkan pada wanita yang mengandung tidak digalakkan untuk merokok. Okay, terutamanya Mak Saleh lah. Okay, barat sana sebab perempuan ramai merokok. Jadi kesan dia pada janin. So that's why kita panggil jenis mutagen tadi. Kesan rokok pada fetus tadi. Okay, boleh lahirkan fetus yang baby yang cacat, okay, dan sebagainya. So kesannya sangat kuat. Okay. Kemudian agen biologi. Okay, saya nak cerita ni sebab benda ni di persekitaran kita ya. Terutamanya virus C19 okay, COVID-19 ni virus lama kelamaan mungkin peringkat awal ni kita tak nampak ya. Yang kita nampak lebih kepada kematian, terutamanya ibu yang mengandung, okay, ada ibu yang meninggal, ada bayi yang meninggal, okay. Sebab virus ni dia sebenarnya sangat-sangatlah kita semua tahu berbahaya, macam HIV juga. Kesan dia sangat cepat, okay. Dan ibu mengandung lagi cepat sebab dia punya imuniti badan tu sangat rendah. Sebab dia share dengan baby kan, okay, bayi tadi. Jadi virus yang masuk tu lagi cepat dia habis, okay. So boleh kesan dia sangat tinggi lah. Okay, bakteria ni pun semua tahulah di sekeliling kita banyak bakteria tapi ada bakteria baik dan juga bakteria jahat. Yang jahat ni yang bahaya tu. Yang baik tu okey je lah, boleh buat kawan. Okay, boleh makan untuk cuci usus dan sebagainya. Yogurt tu. Okey. Ada soalan tak? Sebab ini semua contoh mutagen. Saya tambah cerita je. Okey, semuanya boleh faham harap? Cikgu. Okey. Soalan. Saya nak tanya contoh kalau macam ibu tu mengandung and then dia guna shampoo yang ada formaldehyde tu, dia boleh beri kesan kat baby ke tak?
tak adalah direct, dia tak benda tu tak direct sebab shampoo dekat kepala kan. So kesan dia lebih pada ibu lah. Bukannya pada fetus tu. Okay. Terima kasih, Cikgu. Okay. Dia boleh tengok lah. Saya bagi contoh. Shampoo apa awak perasan ada formaldehyde? Siapa tahu? Dia beli shampoo, dia tahu dalam tu ada formaldehyde. Tadi kata ada. Dekat mana? Banyak kat pasaran tu. Contoh shampoo apa? Tak nak condemn shampoo, tak apalah. Okey, saya bagi contoh je lah. Nama shampoo sekian-sekian, dalam tu ada formaldehyde. Awak guna shampoo tu setiap hari. Lepas tu sehari tu awak guna 2 kali. Okey, so bolehlah buat eksperimen, tengok apa jadi lepas tu. Okey, ada kesan sedikit. Okey, sedikit kesan sampingan. Kalau jarakkan ikut dia punya tu, macam 2 kali sehari ataupun 3 kali, maksud jarak tu ada, itu mungkin lambat lah, kesan tu lambat lah. Okay. Sebab tu saya cerita dulu, saya tak ingat lah form 4, form 5, tapi kalau zaman dulu dia tak guna shampoo kan, dia guna minyak kelapa je. Okay. So minyak kelapa tu lagi pure, original. Okay. So zaman-zaman dulu tak adalah formaldehyde ni, that's why nenek, okay, kalau ada nenek umur 100 tahun pun rambut dia masih lagi cantik dan sebagainya. Okay. Uban pun susah nak tumbuh. Zaman dulu nak cari Maggi pun susah. Jadi itulah kebaikannya tanpa formaldehyde. So boleh nampak dia punya kesan. Okay. Sekarang ni banyak pemakanan yang tak terkawal dengan bahan kimia dia. Okay, so tadi dah Firdaus sudah bagi tahu tentang mutasi jin. Belum? Okay, dah. Okay. Perubahan dalam urutan base nukleotida. Okay, so dalam buku Bioscore Form 4 dah ada base nukleotida SPN 2018 terdiri daripada apa? Siapa ingat? Base nukleotida ada 3 yang utama, apa dia? Soalan SPM tu. Korang tolong. Akrobing. Akmal, Masyita, Dania, Nabil. Cepat. Seorang jawab. Aisyah nak jawab. Kumpulan fosfat. Yes, kumpulan fosfat lagi. Base bernitrogen dengan gula pentosa. Yes, okay. So 3 tu letaklah dalam kepala kita. Okay, sebab itulah soalan favorite SPM. Okay, soalan basic untuk DNA. Okay, tapi ini dia masukkan dalam mutasi jin. Okay, sama juga sebab dia berkaitan. Okay, so susunan base nukleotida tadi dalam jin seseorang, individu tu. Dan mutasi, apabila mutasi berlaku pada base ni, okay, dia namakan situasi tu mutasi titik. Okay. So apa dia mutasi titik? Iaitu mutasi jin. Apa dia mutasi jin? Iaitu berlakunya perubahan pada urutan base nukleotida. Apa dia base nukleotida? 3 yang disebut tadi. Kena ingatlah tu. Okay. So kenapa dia fokus pada mutasi titik ni? Sebab situasi ini, mutasi jin ni, dia telah mengubah kod genetik, okay, bagi sintesis asid amino. Okay, sebab bila kita sebut asid amino ini semua berkaitan dengan protein ya. Okay. So bila ada mutasi ni ibaratnya pengacau lah. Okay. Bila dia kacau, jadi kod genetik kita yang original akan berubah. Okay, so apa yang dia kacau? Okay, bahasa mudah lah. Jangan tulis pula dalam exam kacau. Saya nak awak mudah faham. Dia mengganggu. Okay, dia mengganggu dari segi struktur protein. Okay, so bila dia mengganggu struktur protein, so tak dapat berfungsi lah. Okay, situasi dia. Ini dia. Ini yang ori. Okay. Then apabila berlaku mutasi, okay, ini mutasi titik tadi. Dia dah kacau. Okay, siapa nampak apa yang berubah kat sini dan apa yang sepatutnya? Okay, ada gambar ni, saya nak dengar idea. Jeffrey? Adam? Adri? Mai ni 56.
Apa ego? Siapa tu? Jeffrey. Okay. Saya bukan tanya soalan susah pun. Saya nak tengok ada orang ke tak ada orang. Dia tukar sequence dia ego. Sequence dia. Apa sequence yang asal sepatutnya dia punya partner siapa? Ini pasangan asal dia. Siapa? Ada dekat slide ni saja nak tanya ha. Dah senyap dah. Okey lah. Okey. Tak nak buang masa. Ada yang nak bercakap ke? Adam ke siapa ni? Adam? Ego, CG dengan AT. Okey. CG dengan AT. Ini semua sekali tolong fokus, buka mata. Ini pasangan asal. Jangan suka-suka hati TG, CA. Tak boleh. Dia memang ini dia punya pasangan asal. AT, CG. AT, CG. Tiba-tiba ada perubahan berlaku. Ada pengacau. Sepatutnya dekat sini. Siapa? Mutasi titik tiba-tiba ni. Okay. TA. Awak nampak macam betul TA. Betul lah pasangan dia TA. Tapi kenapa dia kacau kat sini? Siapa tahu? Faiz Zakwan. Firdaus dah tu tadi. Okay, Haikal. Lagi Zohar Kimi. Syamari. Zul ada. Okay. Apa yang berubah ni? Apa yang dikacau ni? Dia kau tak dengar. Kau ni. Okay. Apa beza ni dua ni? Atas dengan yang bawah ni. Tiba-tiba ada mutasi titik ni. Yang ini original. Ya, patut dia situ C dengan J kau. Sebab dia ada dua TA. Okay. Okay dah. Thank you. Itu je. Okay. So, ada mungkin confused. Okay. Dia tengok TA. Dah betul lah T dengan pasangannya A. Okay. Tapi kena tengok sebelah dia. Okay. Kalau tengok yang ori. Okay. Kalau bahagian sini. Okay. Mesti ada. Sekurang-kurangnya. Dia punya pasangan untuk CG dan juga TA. Okay. Sama macam sini. Jadi dekat sini tak ada pun C dengan G tadi. Tiba-tiba terletak, tiba-tiba masuk T. So ini dah kena ganggu, kena kacau. Okay. Itu dia mutasi gene iaitu dikenali sebagai mutasi titik. Okay. Okay. Banyak contek ni. Tak apalah. Kemudian. Okay, tu pasangan dia. So boleh rujuk buku teks. Ini yang ada dalam Bioscore. Tolong buka ya. Saya tak ada kat depan ni. Tolong buka Bioscore sebab dia lagi mudah saya tengok. Okay, penggantian sisipan dan pelenyapan. Okay, ganti, sisip, lenyap. Awak kena tengok serentak baru nampak dia punya perbezaan tu. Okay, tengok perbezaan dia. Okay, yang pertama kita tengok gantian dulu. Apa yang diganti? Okay, sebelum tu saya nak tanya Nabila Zatasha ada? Nabila Zatasha? Hilang. Nik Mato? Ramainya tak menjawab. Mahal suara. Miss Rain? Nolili Shakira? Cikgu. Okey. Boleh tak bagi tahu saya TCGA? T untuk apa? T apa? C apa? G apa? A itu apa? Hello? T dulu. Tak boleh semua T dulu. T tu apa? Kena tahu TCGAT tu apa ya? Dapat tak? Okay. Allah. Okay, tak dapat saya teruskan lagi. Nosa Fadela. Tak apa, thank you Nisrin. Saya nak tengok. Sambil-sambil nak tengok orang ada tak ni. Nosa Fadela. Novi.
Ya, cikgu. Okay, T apa? C apa? G apa? T yang huruf dekat base tu ke? Ya, ada maksud dia tu. Bukan saja-saja ya. Saya tak tahu. Dah belajar form 4. Siapa dia lah? Okay. Nora, cikgu Nora. Nora. Okay, sorry. Okay, silakan. Saya tak sure lah, cikgu. Kalau tak tahu, Cikgu nak tolong boleh? Cikgu. Okay, ada yang nak cuba nak tolong. Okay, thank you Nora. Okay, siapa nak cuba Sama, tolong? cikgu. Saya nak tolong. Ya, silakan. T. Timina. Timina. C Sitosina. A Adelina. G Guanina. Guanina. Okay. Dulu saya dah cakap Guanina. Ingat tu gua. Awak kan lu gua bercakap dengan kawan. So ingatlah Guanina tu untuk G ya. So G tu senang je. Guanina. Okay. Tiamina untuk T. Okay. Kemudian A Adelina. Kalau kelas apa? Ada kelas yang namanya Adelina. Ingatlah Adelina. Jangan tulis Adelina pula ya. Adelina. Okay. A T Tiamina, A Adenina, C. Tengok dia fokus tak? Novi. C apa Novi? Sitosin. C apa? Sitosin. Tak dengar. Kuat sikit. Saito apa tu? Cytositosis. Lari jauh tu. A Adenina, T Tiamina, G Guanina, gua. C apa? Sitosin. Sitosin. Okay. So kena ingatlah 4 tu ya. Nampak macam pening je. First time konon nampak apa benda CCAC ni. Okay, thank you yang jawab tadi. So itu adalah urutan base. Okay, so apa yang berlaku bila ganti? Ada perubahan. Okay. Berlainan disintesis untuk ganti. Dia gantilah yang asal tu. Ada perubahan, so dia ganti yang baru. Macam mate, okay, lysina dengan ini pro, okay, and then tengok dekat sini glucinina ni, okay, dah tukar dengan ASP ni, okay. So dia gantian base. Kalau sisik senang je, dia menyelit. Senang cerita dia menyelit sisik dekat sini. Base yang tersisik. Ini yang ori, yang ini yang dah berubah. Okay, tengok anak panah tu. Tadi grup tadi dah bagi tahu. Okay, so saya harap jelas lah. Sisik ni dia menyelit lah. Sepatutnya dalam exam tak ada warna-warni ni ya. Kecuali ada dia memang fokus nak colour, untunglah. Okay, tapi kalau tak ada colour awak kena tengok nama ya. CGAT tu kena tengok itu. Kalau yang ni mudahlah faham ya, sebab dia buat colour. Kalau hijau-hijau ni tengah dia ada orange. Okay. So orange ni yang duduk sisip kat sini, menyelit kat sini. Okay, kalau tadi ganti kuning-kuning dia ganti kuning hijau. Okay, kalau warna ni nak memudahkan awak faham lah. Itu ganti. Okay, lenyap hilang terus. Sepatutnya hijau-hijau. Tiba-tiba tak ada terus. Daripada 2 hijau terus hilang, tinggal 1 hijau saja. Ni bahasa mudah, saya nak awak faham dulu konsep dia. Konsep ganti, konsep sisik dengan konsep lenyap. Okay. Bahasa mudah dia tukar, ganti, menyelit and then hilang. Okay. So bila ada susunan baru, urutan baru, dia dah tak ada dah. Patutnya dia ada, tiba-tiba dah lenyap. Okay. So saya nak awak faham tu. Okay. So seterusnya dah tahu susunan base ni, kita tengok kepada jenis-jenis penyakit. Okay, kenapa penyakit ni boleh berlaku? Saya go through je lah tadi sebab group tadi dah terangkan ya. So saya nak terangkan tentang penyakit ni. Okay. Apa dia penyakit yang disebabkan oleh contoh-contoh penyakit genetik ni? Oops, sekejap. Okay, so ini yang pertama berkaitan dengan mutasi gen. Okay, contoh dia ada 3 kat sini, 4. Okay, thalassemia, cystic fibrosis. Kalau sebut dia tu press sikit ya. Okay, cystic fibrosis.
anemia sel sabit, okey, albinism ataupun albino dan hemofilia. Bila sebut hemofilia ni, awak boleh tengok hemo tu berkaitan dengan darah ya. Okey, fibroid and then thalassemia. So kita tengok satu-satu. Yang pertama, okey. So apa dia punya fokus, okey? Mutasi gene tadi. Maksudnya kat sini, kalau pelenyapan base tidak berlaku kepada anemia pesakit, okey, tak berlaku pada pasien yang anemia dia sel sabit, okey. Tapi anemia sel sabit ni pasien ni berlaku pada dia disebabkan oleh adanya penggantian base, okey. Base yang asal diganti dengan base yang lain, so that's why pasien tu dapat sakit anemia sel sabit, okey. So dia dah fokus pada jenis mutasi gene, okey. Untuk yang menyelik tadi, sisipan base ni yang pesakit bagi cystic fibrosis ni. Okay, so thalassemia untuk pelenyapan base. So base tadi sepatutnya ada, lepas tu hilang, jadi individu tersebut dapatlah penyakit thalassemia. Okay, so apa dia anemia sel sabit? Mungkin awak selalu dengar, okay, ada kawan, ada saudara mara yang dapat penyakit anemia. Selalu dengar macam tu, darah rendah, muka pucat dan sebagainya. So sekarang awak kena tahu kenapa individu tersebut dapat penyakit ni, okay? Dia disebabkan oleh mutasi pada gene. Okay? So sekarang ni bila sebut mutasi, tak semestinya kena bom nuklear ataupun sinaran X-ray saja, sinaran gamma dan sebagainya. Dia juga boleh disebabkan oleh gene yang berubah, okay, terhadap sintesis hemoglobin. Saya nak tanya sikit. Hemoglobin. Noadlina ada? Noadlina? Ada. Okay, so apa dia hemoglobin? Cerita sikit. Rasanya baru belajar. Yang darah. Overall. Red blood cell. Lagi? Red blood. Banyak. Dia punya story ni banyak ni. Hemoglobin ni apa? Form 4 sebenarnya dah belajar. Ya. Mungkin lama sangat. Yang protein dia bawa oksigen dekat body. Bawa oksigen. Okay. Adalah sedikit idea tu. Okay. Sebab dia detail sebenarnya untuk hemoglobin saja. Okay, thank you Adelina. Sebab ni form 4, so saya harap ingat balik ya. Hemoglobin sejenis bahan yang bergabung ataupun yang terdapat pigmen yang terdapat pada sel darah merah. Okay. Dan semua tahu hemoglobin akan bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Macam mana dia boleh bergabung dengan oksigen tu? Itu yang kena tahu sebab okay, dia mempunyai satu tapak. Okay, dari perkataan hem ni, saya ajar balik yang form 4 ni. Dari perkataan hem ni, hem tu menunjukkan tapak. Tapak yang mana dia mengandungi ferrum. Okay, bahan ferrum. Bila ferrum ini adalah salah satu contoh zat besi. That's why awak selalu dengar tak cukup darah, makan makanan yang ada mengandungi zat besi. So kenapa? Sebab zat besi tu diperlukan di sini. Okay. Sebab hem ni merupakan tapak. Okay. Tapak yang mengandungi ferrum, yang mana tapak tu yang membolehkan oksigen bergabung dengan hemoglobin ni. Okay. Dan kita tahu hemoglobin ni adalah pigmen yang memberi darah tadi berwarna merah. Okay. So hem ni jugalah yang membantu darah tersebut color, okay, warna merah tadi. Okay. So bila gabung oksigen jadilah oksihemoglobin, barulah dihantar ke seluruh badan, hantar ke jantung dan dipam ke seluruh badan. So kena tahulah apa dia hemoglobin tu sebenarnya. Okay, so apa yang berlaku pada orang yang menghidap anemia sel ni, okay, dia dah diganggu mutasi gene. Okay, ke atas sintesis hemoglobin tadi. Hemoglobin tadi dah terganggu. So apa yang dia kacau? Bentuk sabit. Asalnya bentuk darah kita tahu. Bentuk dui cekung. Itu original bentuk darah merah. Sel darah merah ya. Sel darah merah ataupun
sel darah merah ataupun kita panggil kalau leukosit sel darah putih. Dah lost lah. Erythrocyte. Erythrocyte. Okay, thank you. Okay, so itu adalah sel darah merah. Okay, mempunyai bentuk dui cekung. Tapi apa yang berlaku pada pasien ni, dia jadi bentuk sabit. Awak boleh tengoklah bentuk dia ni, contoh dia ni. Ni contoh sabit ya. Okay, sebab sel darah merah dia dah jadi tak sempurna disebabkan hemoglobin tadi dah diganggu oleh mutasi pada jin yang mensintesis hemoglobin. Okay. Okay, macam siapa faham macam mana nak kaitkan mutasi tadi dia kacau jin pada hemoglobin. Dia kena fikir luar kotak sikit ni. Aisyah, Aina Ashikin ada? Aisyah Adeline? Ya, cikgu. Cuba kaitkan. Macam mana tiba-tiba dia boleh kata mutasi terganggu. Mutasi gen berlaku pada sintesis hemoglobin. Macam mana nak kaitkan? Sel darah merah tak ada nukleus? Tak tahu lah cikgu. Okey, kita tengok idea lain ada tak? Alia Nafisa? Apa dia cikgu? Macam mana nak kaitkan mutasi pada jin tu dengan sintesis hemoglobin? Dia dah ganggu. Kalau baca je ni. Tempat dia tu. Tempat dia berkurang. Tempat dia Cikgu saya nak cuba. Kejap. Siapa nanti dulu. Seorang-seorang. Alia Nafisa kata tapak dia berkurang. Okey. Seorang lagi? Saya. Husna. Okey. Husna kenapa? Kan dia apa ni? Base substitution kan. So dia bentuk bentuk hemoglobin tu berubah. So dia tak boleh nak angkut oksigen tu secukupnya. Okey. So ada kaitan dengan tapak tadi tu. Okey. So campur dua ni lengkap jawapan tu. Okey. Jawapan Alia dengan Husna tadi. So dia bergantung kepada perubahan. Okey. Kenapa mutasi tadi mengganggu? Sebab dia dah kacau tapak hem tadi tu. Okey. So bila dia dah ganggu sintesis hemoglobin ni, so that's why pembentukan sel darah merah jadi tak komplit lah. Kemudian oksigen pun tak akan boleh bergabung dengan sempurna. Jadi that's why awak boleh tengok orang yang ataupun pasien yang anemia ni dia pucat lah, kurang darah, kurang oksigen. Sekejap-sekejap pengsan. Sangat sensitif. Okay. Dulu pernah ada dibuat drama orang yang Cikgu. Okey, ada soalan lagi? Nak tanya. Buat sikit. Kalau yang penyakit ni, kalau pesakit tu dia buat rawatan, so maknanya nanti dia punya nucleotide sequence tu jadi original balik lah. Rawatan tu depends pada boleh pulih tapi ambil masa yang agak lama jugalah sebab nak pulihkan sel darah merah tu dia macam, sebab kita tahu kita balik pada asas sel darah merah ni ada jangka hayat dia 120 hari tu. Jadi kita dah faham tadi hemo tu adalah ferrum daripada bahan yang membantu dia untuk menambah lagi sel darah merah ni. Apa tadi saya sebut ferrum tadi, zat besi. Okey. So rawatan dia memang orang yang mengidap ni akan diberi rawatan ataupun ubat-ubatan yang mengandungi lebih kepada bahan zat besi dan sebagainya yang lain-lain. Okey. So boleh pulih tapi long time, ambil masa yang lama. Okey, ambil masa jugalah. Okey, menjawab tak tu soalan tu? Ambil masa lah. Dia ambil masa. Okey. Sebab dia perlu kuatkan dia punya imun badan tu. Dari segi zat besi tadi lah kena tambah. Sebab selalu kita cakap bahasa pasar kan, oh dia kurang darah, makan makanan yang mengandungi zat besi. Contoh especially selalu dengar ibu mengandung lah, kurang zat besi so makanlah hati ayam lah sebagainya. Tapi nanti saya ceritakan jadi cerita lain pula, sebab zat besi ni
hati ayam tu dia ada kontra sikit dia punya pandangan. Sebab kita ada dari segi Islamik dan dari segi pendidikan barat. Kalau dari segi Islam tak digalakkanlah makan makanan yang organ dalaman haiwan kan. Okey. Tapi bila kita belajar ilmu dari barat kata makan hati ayam untuk tambah zat besi. Ada setengah orang ikut je, ada setengah orang tak ikut pun. Okey, dia ambil benda lain. Contoh delima, buah delima, okey, boleh menambahkan lagi zat besi tadi. Okey. So okey. Zulaika, ini soalan ke pandangan ni? Tak, saya pendapat. Bukan information sebab information. Yang untuk dia punya treatment untuk this disease. Okay, stem cell. Okay, thank you. Bila awak sebut stem cell ni betul, sebab saya punya senang cerita reality lah kan. Saya punya anak first saya pun dekat HKL dulu, dia ambil stem cell tu untuk diberikan kepada orang golongan anemia ni. Okay, so itu maksud dia. Stem cell ni hasil daripada bayi yang dilahirkan, okay, daripada tali pusat bayi tu. So dia akan ambil lah. Okay. Bukan yang dia ambil uri tu ya. Tak ada. Adalah cara dia stem cell tadi, dan akan dipindahkan ataupun di-sharekan pada pesakit anemia ni. Okay, bahan tersebut. Okay, yes, ini tambahan. Selain pada ubat-ubatan tadi, ini dia punya cara lain ya, pemindahan darah dan sebagainya. That's why kena derma darah. Siapa yang dah cukup syarat nanti. Umur berapa boleh derma darah? 18 tahun ke atas. Yes, okay. So boleh derma, digalakkan banyak kali. Okay. Lagi sihat, bukan lagi sakit ya, derma darah lagi sihat ya. Saya dulu memang biasa derma darah, tapi sekarang dah tak boleh lah. Okay, tak apa. Okay, seterusnya ada lagi soalan sebelum saya teruskan? Cikgu, saya nak tanya. Ya, Aisyah. Contoh kalau ibu dia ada anemia, potensi dia tinggi tak untuk dia transfer penyakit tu dekat anak dia? Okey, itu skema raja. Ada tak dalam ni? Okey, awak akan baca. Skema raja tu ada kemungkinan boleh dapatlah. Maksud saya bukanlah nak rujuk. Okey, bukanlah nak apa. Maksud saya boleh dihidapi sebab dia melibatkan jin jin. Tapi chances tu tak adalah orang kata 100%. Adalah adik-beradik tu. Mungkin satu, mungkin tak ada, mungkin cucu pula. Maksudnya dia melibatkan generasi ke generasi yang lain. Okey, boleh Aisyah? Chances tu okey, tak adalah tinggi orang kata. Okey, sebab dia mutasi pada jin chances tu tak adalah kuat sangat. Okey, Quran. Sebahagian ada masa lagi. Okey. Okay, so ini untuk patient ni dia campur dah sel darah merah dia bercampur. Ada yang okey, ada yang tak okey. Okey, kemudian kita tengok thalassemia. Ini awak kena cucuk bila thalassemia? Ini relate dengan thalassemia. Form berapa kena cucuk? Tak ingat dah? Lupa. Form 4 tapi tak jadi rasanya. Form 4, sepatutnya form 4. Okay, ataupun dah lupa kena cucuk. Ataupun sebab tak sempat corona thalassemia. Okay, kenapa awak semua sepatutnya kena cucuk tu? Kena tahu, jangan terima je kan. Jadi kalau orang rajin ni dia Google, kenapa aku kena cucuk thalassemia ni? Nurse datang sekolah semua kena cucuk form 4 contohnya. Okey, sebab dia merupakan penyakit genetik sel darah merah. Masih lagi berkaitan dengan sel darah merah. Okey, yang ini pula. Okey, kalau tadi perubahan dari segi bentuk sel darah merah tu sendiri, okey, fokus pada hemoglobin. Yang ini pula dia lebih kepada ni dia. Okey. Tak dapat menghasilkan sel darah merah yang berkualiti. Okay, dalam kuantiti yang mencukupi. Maksudnya dia tak normal lah. Kalau orang normal, katakanlah darah merah tu sepatutnya 100% fully cantik semua dalam kuantiti yang mencukupi. Kalau oksigen, saya kaitkan sikit dengan oksigen sebab oksigen ni dalam badan kita perlu ada 95% ke atas.
Sebab saya kaitkan tu sebab dia terikat dengan sel darah merah. Jadi pesakit thalassemia ni kualiti dan kuantiti dia kurang, tak cukup. Bukanlah dia tak boleh bernafas setiap masa. Maksudnya kalau 95% tu dia mungkin dalam 93, 94, maksudnya masih boleh bernafas tapi sel darah merah dia dah tak berapa kualiti. Bila tak berkualiti, gas oksigen pun macam nyawa ikan tu lain pula. Itu dah 40 ke bawah macam susah lah, lain daripada orang normal lah. Okay? Sebab jin yang mengawal hemoglobin tadi dah terjejas kerana terjadinya mutasi jin tadi. Dan kita tahu dia berlaku pelenyapan base. Okay? Base dia dah lenyap, sepatutnya cukup, tiba-tiba hilang. Base dia hilang tu yang menyebabkan kualiti darah tadi dah tak elok lah. Okay? Ini orang thalassemia lah. Jadi kenapa perlu cucuk? Sebab kita boleh tahu orang ni ada ke tak ada penyakit thalassemia. Sebab dia penyakit genetik. So penyakit gen ni samalah daripada keturunan. Okay, so nurse datang cucuk tu sebab nak tahulah sama ada pelajar ni ada penyakit ke tak ada. Okay, thalassemia ni boleh detect, okay, dengan lihat pada kuantiti ataupun kualiti darah tadi. Okay, jelas tak? Ada soalan? Lepas ni kalau orang cucuk tu kena tahulah sebab apa. Macam kes COVID-19 ni, okay, tengok dulu nurse sebab awak akan cucuk lepas ni kan, umur 16, 17 ni, 17, check dulu apa kandungan tu ada ke tak ada. Dan nak pergi cucuk tu, vaksin tu kena tahu kenapa nak pergi cucuk. Okay. Knowledge tu penting orang kata jangan terima je. Okay, last sekali cystic fibrosis. Dah habis kelas hari ni. Okay, yang ni sepanjang hayat menghasilkan peluh dan mukus, penyakit sepanjang hayat Okay, bila sebut mukus ni bukan saja dekat hidung tapi dia ada di banyak tempat dalam badan kita sebab fungsi dia adalah melicingkan dan melindungi bahagian-bahagian membran dalam badan kita. Kalau sebut mukus ni selalu ingat hidung je, hingus. Okay, ingat hingus je. Bukan saja dekat hingus, sebenarnya mukus ni dekat salur rektum pun semua ada mukus. Okay, dekat perut ada mukus dan dia punya bentuk tu pekat dan lebih melekit yang mana berpotensi menyumbat paru-paru dan menyebabkan jangkitan pernafasan yang kerap. Okay, ini kisahnya. Okay, selalu berlaku pada bayi sebab dia tak reti nak buang kahak. So apa yang berlaku? Dia akan dapat bronkitis, okay. Paru-paru dia dipenuhi dengan mukus tadi. Okay, bila dipenuhi mukus, kalau dia demam 5 hari memang tak baik. So kalau nak tahu bayi tu demam 5 hari tu tak sembuh-sembuh tu, itu menunjukkan dia punya paru-paru dah tersumbat dengan dipenuhi dengan mukus tadi. So nak tak nak bawa hospital, memang doktor akan sedut, okay, masukkan tube dalam paru-paru tersebut dan akan kahak tersebut akan dibuang keluar lah. Okay, bahasa mudah panggil kahak lah. Itu sebenarnya mukus. So confirm lah bayi dia tak reti nak buang kahak tu. Melainkan kita dah dewasa ni boleh lah. Okay, batuk-batuk buang kahak. So tak adalah paru-paru tu tersumbat. Okay, so itu adalah contoh cystic fibrosis ni. Mukus CF. CF ni cystic fibrosis. Pekat dan melekit. Okay, okay, habis. Ada soalan? Tak ada cikgu. Ada. Oh, last sekali hemofilia. Okay, saya simpan hemofilia ni untuk pembentangan. Next group hemofilia, mutasi kromosom dengan banyak lagi ni. Saya cuba habiskan bulan 8 ni. Ada sikit je lagi. Minggu depan kita cuba habiskan. Okay, yang ini saya bagi dalam Telegram nanti grup mana kena bentang boleh? Tolong tengok ya. Boleh cikgu. Okay, kalau tak ada soalan, tak ada. 3, 2, tak ada. 1, tak ada. Okay, siapa nak buat kat sini? Nama hilang pula dah Selamat yang saya tak sebut nama hari. Wah, Amir Haziq dah.
Okey, lepas ni buat latihan ya. Saya bagi lambat sikit. Buat petang-petang boleh. Amir Haziq. Wah, Amir Haziq. Belum habis kelas dah keluar. Ada pun. Baca doa. Wal asri. Wal asal insana lafi khusr. Walladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ramai dengar suara Terima kasih cikgu. Betul. Bagus. Anak murid Bagus. sampai. Betul lah. Anak murid cikgu tu.